Hello, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nurul Asika binti Saka bernomor metrik BA 181101919. Pada kesempatan kali ini saya akan membentangkan mengenai latihan industri yang telah saya jalankan. Latihan industri merupakan salah satu syarat wajib yang perlu dilalui oleh setiap pelajar program Seni Kreatif FJS 11 tahun akhir di Universiti Malaysia Sabah. Tempoh LI ini adalah selama 12 bulan iaitu bermula 3 Oktober sehingga 22 Oktober 2021. Pengkaji telah diterima di Lembaga Kebudayaan Negeri Sabah yang terletak di Kota Kinabalu. Lembaga Kebudayaan Negeri Sabah ditemukan pada tahun 1996 yang sebelum ini beroperasi di bawah unit Kebudayaan Lembaga Sukan dan Kebudayaan Sabah pada tahun 1989. Lembaga Kebudayaan Negeri Sabah ini atau lebih dikenali sebagai LKNS berfungsi untuk meningkatkan taraf kegiatan-kegiatan budaya termasuklah penyeliaan pada semua peringkat kebudayaan di Sabah. Selain dengan itu, memulakan rancangan latihan yang lebih memberikan sumbangan dalam memperkukuhkan kebudayaan dan mempersembahkan hasil kesenian khazanah seni negeri sebagai produk pelancongan. Misi LKNS adalah untuk mencapai kecermelangan dalam pengurusan kebudayaan etnik, manakala misinya pula adalah meningkatkan penglibatan masyarakat dalam program seni budaya, membangun produk seni budaya dan mengembangkan seni budaya etnik Sabah. LKNS ini merupakan sebuah organisasi yang terancang. Oleh itu, dalam organisasi ini terdapat beberapa bahagian yang ditugaskan dalam menjalankan setiap program yang mereka laksanakan. Antaranya adalah sektor dasar dan pelancongan strategi, sektor seni budaya, hal ehwal etnik, sektor pusat kebudayaan, Balai Seni Lukis Sabah, dan khidmat pengurusan. Seterusnya beralih kepada bidang tugasan latihan industri, di mana di bawah pembahagian pendigitalan dan budaya, pelajar diberikan pelbagai tugasan seperti membuat skrip, membuat lagu, kertas kerja, dan diminta untuk memberi penambahbaikan kepada setiap duta-duta. Jika dilihat, perkara ini sememangnya bersesuaian dengan bidang pembelajaran di universiti. Walaupun setengah bidang tugasan bukan menjadi kebiasaan pengkaji, namun hal ini dapat menambah pengalaman dan pengetahuan yang lebih banyak kepada pengkaji sendiri. Baiklah, masuk kepada bab 4 dalam mini tesis yang bertajuk apakah peranan-peranan yang dimainkan oleh bahagian pendigitalan budaya di Lembaga Kebudayaan Negeri Sabah untuk mengekalkan budaya etnik Sabah yang sedikit ditelan zaman. Dalam kajian ini, pengkaji akan menerangkan tentang kajian yang ingin dilaksanakan dan menghuraikan subtopik-subtopik dalam kajian ini. Masuk kepada latar belakang kajian, di mana seperti yang kita tahu, etnik budaya pada masa kini jauh ketinggalan dan kian dilupakan, terutamanya oleh golongan remaja. Oleh itu, sektor-sektor yang bertanggung jawab mestilah memainkan peranan masing-masing dalam mengekalkan budaya etnik ini, termasuklah LKNS sendiri. Pengkaji telah menyenaraikan 3 objektif utama, iaitu mengenal pasti peranan-peranan yang dimainkan oleh bahagian pembangunan pendigitalan budaya PBBB di LKNS. Kedua, menghuraikan tentang usaha-usaha yang dilakukan oleh bahagian pembangunan dan pendigitalan budaya dalam mengekalkan budaya etnik di Sabah. Dan ketiga, menganalisis keberkesanan usaha-usaha yang dilakukan oleh bahagian pendigitalan dan budaya terhadap etnik budaya di Sabah. Seterusnya, masuk kepada persoalan kajian. Dalam kajian ini terdapat 3 persoalan kajian, iaitu apakah fungsi ataupun tugasan-tugasan utama yang dilakukan oleh bahagian pendigitalan dan budaya di LKNS ini.
kedua, apakah usaha-usaha yang dilakukan oleh bahagian pembangunan dan pendigitalan budaya? Dan ketiga, apakah tahap prestasi yang telah dicapai oleh pembahagian pembangunan dan budaya di Lembaga Kebudayaan Negeri Sabah? Kepentingan kajian ini adalah untuk melihat keberkesanan usaha yang dilakukan oleh bahagian pendigitalan budaya dalam mengekalkan etnik budaya Sabah. Selain dari melihat sendiri sambutan program-program mereka, sekaligus pengkaji sendiri akan memperolehi maklumat-maklumat baru tentang sesebuah etnik itu. Dalam skop dan limitasi kajian, kajian ini adalah terhad kepada bahagian pembangunan, pendigitalan dan budaya di LKNS sahaja dan tidak menyentuh bahagian-bahagian lain di LKNS. Dalam sorotan literatur iaitu kajian lampau, pengkaji mengagikan kepada 4 pecahan subtopik iaitu Lembaga Kebudayaan Negeri Sabah, bahagian pembudayaan dan pelancongan, budaya dan juga etnik Sabah. Masuk kepada reka bentuk kajian iaitu kaedah kualitatif, kaedah temu bual, kaedah sekunder, perpustakaan dan kaedah internet untuk membantu mencari rujukan dalam kajian ini. Dapatan kajian dalam objektif pertama adalah bahagian pendigitalan dan budaya berperanan dalam membangunkan budaya etnik di Sabah melalui kaedah pendigitalan. Dengan itu, mereka mewujudkan aplikasi e-culture sebagai ikon pendigitalan mereka. Aplikasi ini mempunyai banyak kelebihan yang mana ia menyenaraikan sejarah-sejarah dalam kesemua etnik di Sabah selain dengan info-info lain berkaitan etnik budaya Sabah. Selain daripada itu juga, melalui kaedah pendigitalan secara tidak langsung dapat melibatkan orang ramai di dunia tanpa sepadan. Baiklah, masuk kepada objektif ketiga. Melalui kaedah pemerhatian, keterlibatan dan tembual pegawai-pegawai LKNS, usaha-usaha yang dilakukan adalah sudah cukup untuk memenuhi misi LKNS. Namun keterlibatan dan penerimaan masyarakat kurang memberasakan, terutamanya golongan remaja. Ini dilihat dalam jumlah penonton setiap live streaming dan program-program yang LKNS laksanakan sendiri. Jumlah daripada keseluruhan adalah 10% daripada 100 penduduk di Sabah yang melibatkan diri mereka dalam program LKNS. Seterusnya masuk kepada cadangan dan kesimpulan. Di sini pengkaji ingin memberi cadangan untuk menambahbaikan dalam bahagian pendigitalan ini. Pertama, program yang ingin mereka laksanakan haruslah diwar-warkan terlebih awal untuk pengetahuan ramai. Selain itu, jika program diadakan bersemuka, mereka haruslah melibatkan pelajar praktikal sendiri untuk menambah pengetahuan yang lebih mendalam kepada pelajar. Memandangkan pelajar praktikal hanya beberapa orang sahaja. Secara kesimpulannya, terdapat kelemahan dan kelebihan yang dilihat menjadi keberhasilan dan kegagalan dalam sebuah organisasi. Seterusnya, latihan industri ini memberi pelbagai impak positif kepada pengkaji sendiri. Dengan itu saja pembentakan saya mengenai latihan industri yang telah saya jalankan. Sekian dan